Hang tahu tak, Faiz? Keisuke Honda adalah pengurus utama pasukan Kemboja. Dan dia juga mempunyai satu reputasi yang sangat luar biasa dalam pentas bola sepak. Dia adalah sebuah karakter yang menarik sebenarnya, Faiz. Bagi aku, Keisuke Honda adalah superstar bola sepak Asia. Siapa lagi nama dalam 20 tahun lepas yang boleh kita gelar sebagai superstar? Son Heung-min, Maybe Hidetoshi Nakata. Hidetoshi Nakata, Park Ji-sung, Hmm. Keisuke Honda. Hmm. Keisuke Honda adalah mempunyai satu trajectory kerjaya yang sangat menarik. Dia mula membuka mata peminat bola sepak dunia dalam 3 musim yang gemilang bersama CSKA Moskow. Kan? Yes. Dalam 3 musim tu dia menjaringkan semua jenis gol. Hang bayangkan saja tandukan, dia tandukan, sepakan jarak jauh yang menjadi senjata utama beliau. Yep. Set piece beliau yang sangat ikonik dan menjadi satu linchpin dalam pasukan CSKA Moskow. Sehingga kan di musim ketiga tersebut beliau adalah pemain terbaik tahunan CSKA CSKA Moskow. Moskow. Yeah. Sehinggalah pada tahun 2014 AC Milan datang dan mengambil beliau, membawa beliau ke Itali dan memberi beliau jersey nombor 10. Bayangkan seorang pemain Jepun daripada benua Asia Yep. bermain di AC Milan dan memakai jersey nombor 10 di sana. Antara jersey paling ikonik dalam Ya. sejarah bola sepak Ya. secara keseluruhan, kan. Aku 100% setuju dengan kau. He is a global superstar lah. Dan apa yang aku suka pasal Keisuke Honda ni adalah dia adalah seorang pemain bola yang sangat berbeza dengan pemain-pemain lain. Unorthodox. Unorthodox. In fact, dia sendiri ada bercakap yang dia suka mencari pengalaman beraksi di negara-negara yang berbeza. Ya. Ketika, buat yang mengenali, dia baru saja menamatkan kontrak bersama sebuah pasukan di Lithuania, Suduva, Sebelum itu dia bermain di Azerbaijan, Baku. di Baku. Dan apa yang menarik adalah ketika dia bermain di Baku, dia sendiri bercakap yang ya, saya di sini, kerjaya saya dah banyak melakukan kesilapan, bukan saja kejayaan. Sebab sebelum dia menyertai Baku, dia sebenarnya mempunyai agreement untuk join Portimonense, bekas kelab Safawi tu. Tapi kemudiannya ada isu regulasi daripada Portugis FA yang tidak membenarkan Portimonense untuk mendaftarkan Keisuke Honda. Jadi dia ke Azerbaijan. Dan di sana dia berkata bahawa ramai yang memberitahu saya, why not pulang ke Jepun dan beraksi. Dan dia kata, tapi bagi saya Jepun tu dah membosankan. Saya tak tahu tentang orang lain, tapi itu sudah membosankan bagi saya. Sebenarnya bagi saya nak bermain di seberapa banyak negara berbeza yang saya boleh. Ya. Dan perbezaan yang ada pada Keisuke Honda bukan sekadar itu saja. Ia adalah lebih kepada minatnya dalam proses jangka masa lama. Minat dia terhadap memberi peluang kepada underprivileged societies. Benda-benda itu yang menjadikan Keisuke Honda seorang ikon bola sepak. Ada satu benda ni aku nak cerita, Faiz. Sebab aku kadang-kadang tertanya-tanya, kenapa seorang global superstar seperti Keisuke Honda mahu menjadi pengurus pasukan Kemboja tanpa mengambil gaji, tanpa menerima satu sen pun. Kalau aku tanya hang, apa benda pertama yang masuk dalam kepala otak hang yang boleh cuba justify Honda punya keputusan? Pada aku, bila melihat aku antara orang yang juga mengikuti kerja superstar bola sepak Asia, kerana ada sense of belonging sikit kat situ kan. Betul. Kerana kita dia one of us, kita boleh cakapkan perkara-perkara yang macam tu kan. Apa yang aku sifatkan ialah Keisuke Honda mempunyai profil yang lebih kurang sama dengan Hidetoshi Nakata dulu tu. Mereka kedua-duanya adalah superstar. Hidetoshi Nakata, contoh dia, bersara dengan sangat abrupt, bersara dengan sangat tergesa-gesa, bersara dengan sangat mengejutkan. Mungkin bukan tergesa-gesa, mungkin keputusan tu beliau dah buat terlalu lama, tetapi announcement yang dibuat adalah sangat abrupt sehingga mengejutkan satu dunia pada ketika itu kan. Usia beliau baru 30 pada ketika itu. Keisuke Honda adalah orang yang jenis yang sama. Beliau tidak mahu mengikuti jalur ortodoks dalam bola sepak. Yang mana pemain Jepun mula bermain di Eropah dan bermain di 2-3 klub di Eropah, bermain di satu klub besar di Eropah
sebelum pulang semula ke Jepun dan menghabiskan kerjaya di sana. Itu kan biasa. Yep. Itu kan jalur biasa. Tetapi pengalaman yang dicari oleh Keisuke Honda adalah berbeza. Macam cakap tadi, beliau mempunyai minat yang luas melebihi bola sepak. Keisuke Honda adalah seorang yang sangat minat akan budaya, sangat minat untuk mempelajari karakter-karakter bangsa yang lain di dunia. Kalau tidak, beliau tidak akan pergi ke Lithuania. Hang cuba bayangkan, beliau masih lagi bermain di pasukan kebangsaan Jepun ketika Piala Dunia yang lalu. Yep. Yep. 2018. Yep. Beliau masih ada dalam skuad Jepun. Tapi sekarang beliau bermain di Lithuania yang mana sukan utama dia ialah basketball. Betul. Dan beliau sangat terbuka dan sangat gembira dalam satu temu bual bersama goal.com tu. Beliau berkata salah satu kegembiraan beliau di Lithuania ialah boleh turun daripada rumah, lintas jalan, tak ada siapa yang kenal. Di Brazil, beliau bermain bersama Botafogo. Beliau dikerumuni kerana ia adalah seorang superstar. Padahal Brazil juga adalah satu negara bola sepak yang besar, kan? Di Mexico bersama Pachuca juga dia dikenali orang ramai. Dan kalau pemain Brazil dikerumuni di Jepun, itu pandangan yang biasa. Ini kan pula pemain Jepun dikerumuni di Brazil tu. Siapa lagi yang boleh buat macam tu? Pemain Asia yang boleh buat macam tu? Exactly. Kecuali mungkin sekarang ni mungkin Keisuke Honda, mungkin Son Heung-min, mungkin Shinji Kagawa yang mempunyai reputasi yang besar. Pak Jisung. Yeah. Aku sangat setuju dengan Hang. Kemahuan dia, keinginan dia untuk experience budaya yang baru sentiasa. Aku ada mengikuti satu temu bual di antara The Asian Game podcast dengan Felix Dalmas. Felix Dalmas ni adalah seorang karakter yang penting kerana ketika Keisuke Honda mengambil jawatan pengurus Kemboja, dia menjadi partner Felix Dalmas dalam proses mengambil jawatan tersebut. Agreement dia adalah mereka akan menjadi co-manager of Cambodia, di mana Felix Dalmas akan mengemudi tanggungjawab utama dalam spearheading Cambodian football, dan Keisuke Honda akan menjalankan tugasnya remotely dari negara yang dia main bola sepak tu, lebih sebagai penasihat. Penasihat, dan ketika kalender FIFA dia akan turun untuk membantu negara tersebut, Kemboja. Dan Felix Dalmas dalam temu bual tersebut membuka cerita di sebalik partnership yang dia ada dengan Keisuke Honda dan sebab-sebab utama mengapa Keisuke Honda mahu ke Kemboja. Dia menyifatkan Keisuke Honda sebagai seorang individu yang mempunyai humanitarian values yang tinggi. Keisuke Honda mempunyai satu company, aku tak ingat nama company tersebut, tapi ada perkataan Honda dalam tu lah. Company dia sedang menjalankan lebih kurang 65 buah football schools di Jepun sahaja. Kerana Honda percaya dengan dua benda. Dua benda ni yang paling aku tertarik dalam temu bual tersebut. Satu adalah Keisuke Honda percaya bahawa segala benda dalam hidup adalah universal kecuali opportunity dan peluang. Dua benda ini dia kata bukan universal. Kedua-dua benda ni adalah access only for the privileged. Jadi misi apa dia, yang diwarisi misi dia adalah untuk membuka lebih banyak peluang kepada barisan ataupun lapisan masyarakat ataupun kanak-kanak yang otherwise tidak akan menerima peluang tersebut. Itu adalah misi dan aspirasinya. Itu yang melihat Keisuke Honda diberi anugerah oleh United Nations sendiri as seorang individu yang push for the growth of youth di rantau Asia. Dan itu juga yang mendorongnya pergi ke Kemboja. Kemboja ni kita tahu sebuah negara yang ramai orang di Eropah dan di Amerika Syarikat sangat tertarik dengan, sebab sejarah brutal yang Kemboja ada kan, dengan perang Vietnam War dulu, dengan segala perang yang berlaku di dalam Kemboja, dengan Khmer Rouge punya rejim di Kemboja. Kita sendiri mengenali kisah Angelina Jolie dan juga Kemboja kan. Dan Keisuke Honda dikatakan mempunyai minat yang hampir sama dengan Kemboja, dan itu yang mendorongnya untuk mahu membantu bola sepak Kemboja. Dan perkara kedua yang aku tertarik dalam temu bual tersebut, Faiz, adalah Felix menceritakan bahawa prioriti utama Keisuke Honda adalah long term development. Dia tidak memandang short term goals at all. Dia tidak ada aspirasi untuk memenangi sebarang piala in the short term. Kerana sebagai seorang peminat bola sepak, dia sudah
egonya dalam bola sepak sudah dipenuhi dengan kerjaya permainan dia. Jadi sebagai seorang jurulatih, dia tidak perlu satisfy his ego by winning anything in the short term. Dia memandang long term projects. Dan mereka berpendapat bahawa kalah itu tidak apa, asalkan kita bermain dengan struktur yang dimahukan. Dan itu yang bukan kita nampak menentang Malaysia. Ya. Struktur yang baik biarpun mereka tewas. Ya. Realitinya Felix Dalmas sudah tidak ada. Bulan Mac lepas dia resign ataupun dilepaskan. Dan kini ada seorang lagi jurulatih Jepun yang menjalankan tugas bersama dengan Keisuke Honda. Berapa ramai pemain yang kita boleh tengok dulu ada title player manager kan. Tetapi berapa ramai kita tengok pemain yang masih lagi bermain dan menguruskan pasukan pada masa yang sama. Pasukan itu pula pasukan kebangsaan. Yep. Dan beliau bermain di satu benua yang berbeza. Hanya boleh dilakukan oleh Keisuke Honda dan hanya boleh dilakukan oleh pengaruh Keisuke Honda. Tidak ada pemain lain. Jadi sekarang ini the Keisuke Honda World Tour sedang berehat di Singapura sebentar. Correct. Dari Lithuania ke Kemboja ke Singapura. Di mana seterusnya the Keisuke Honda Tour will stop, itu kita tak tahu. Mungkin di Malaysia. I mean, to be fair, once upon a time, tidak lama sebelum ini, mungkin beberapa bulan lepas, ada rumours Selangor mahukan Keisuke Honda. Laporan tersebut dikeluarkan oleh media di Azerbaijan. Tetapi Selangor menafikan berita tersebut. But we will never know. Hakikatnya aku tidak banyak menonton Keisuke Honda in recent times. Aku tak tahu betapa efektif dia masih lagi sebagai seorang pemain profesional. Tapi aku yakin sebagai seorang pemain Jepun dengan background disiplin Jepun, dia masih lagi maintain fitness, dia masih lagi maintain pemakanan, dan aku rasa dia masih lagi mempunyai sesuatu untuk disumbang. Cuma kita kena consider situasi gaji dia lah. And tengok kalau ada mana-mana klub yang boleh hire dia. I mean, impian aku adalah kalau berdasarkan pasukan-pasukan yang berada di pentas bola sepak Malaysia ni, aku akan sangat seronok jika aku dapat lihat Keisuke Honda menyarung jersey Terengganu. Sebab aku rasa ada sesuatu di Terengganu dan juga Nafuzi Ball yang sedikit sesuai dengan style permainan Keisuke Honda. Dan yang lebih flare driven kan? Terengganu in recent time kalau ada pertalian dengan Jepun pun melalui Issei Nakajima Faran sebelum ni kan. Dan beliau juga adalah satu personality, a form of Keisuke Honda juga. Personality yang menarik kan? Ya, yang menarik seperti Keisuke Honda. Aku yakin Keisuke Honda mungkin sangat suka duduk di sebelah Pulau Kapas tu. Keisuke Honda bukan orang Jepun yang tipikal tau. Kan? Orang Jepun yang tipikal kita boleh tengok dia Jepun. Tapi ini Jepun yang ada a touch of universe in him. He's a global citizen. Yeah, he's a global citizen dan dia faham benar dengan role dia yang akan dia mainkan dalam dunia ni.